Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini dapat kita bertemu lagi untuk sama-sama kita mempelajari tasawuf Islam tingkatan 5. Dan pada kali ini kita akan belajar dengan konsep dan prinsip asas ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini untuk sama-sama mempelajari tasawuf Islam tingkatan 5. Tema yang pertama iaitu sistem ekonomi Islam, ekonomi dan keuangan Islam. Dan mudah-mudahan selepas pelajar mempelajari pelajaran ini, mempelajari tajuk ini, pertama pelajar akan dapat menjelaskan maksud ekonomi secara umum. Yang kedua, menyatakan pengertian sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, dapat menulis dalil ekonomi Islam. Keempat, dapat menyebut hukum pelaksanaan sistem ekonomi Islam berdasarkan dalil nakli dan akli. Kelima, dapat menerangkan 3 ciri sistem ekonomi Islam. Yang keenam, dapat menyatakan 4 sumber ekonomi Islam. Yang ketujuh, dapat menjelaskan 6 prinsip asas sistem ekonomi Islam satu persatu. Kemudian menjelaskan kepentingan prinsip asas ekonomi Islam. Dan akhir sekali dapat menerangkan 3 kesan pengabaian prinsip ekonomi Islam. Untuk kali ini, kita akan belajar prinsip saja. Kita akan belajar asas, konsep asas sistem ekonomi Islam. Sampai pada nombor 6. Menjelaskan maksud ekonomi Islam, pengertian ekonomi Islam, dalil ekonomi Islam, pelaksanaan sistem ekonomi Islam, ciri sistem ekonomi Islam, dan sumber ekonomi Islam. Dan sebelum tu, pelajar diharapkan pelajar telah pun menyediakan buku kerja PDPC berfokus KSN Tasawuf Islam tingkatan 5. Kita akan gunakan buku ni. Para pelajar boleh dapatkan buku ni. Dan pelajar-pelajar juga buku teks, Tasawuf Islam tingkatan 5. Apakah yang dimasukkan dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam, maksud ekonomi dulu. Maksud ekonomi secara umum. Ekonomi ialah dia merupakan satu bidang ilmu. Bidang ilmu yang membicarakan tentang asas pengeluaran sesuatu barangan, pembahagian sesuatu barangan, penggunaan barang-barang, serta perkhidmatan. Perkhidmatan yang berkaitan dengan isu-isu keuangan. Iaitu maksud ekonomi secara umum. Seterusnya, maksud ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan ekonomi individu dan masyarakat yang berteraskan aturan syariat Islam, yang berlandaskan syariat Islam, hukum-hukum Islam, serta mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan penggunaan sumber alam. Ada beberapa perkara sini yang perlu pelajar-pelajar ketahui tentang sistem ekonomi Islam. Pertama, dia adalah ilmu. Dia satu bidang ilmu. Bidang ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan hidup mereka. Memenuhi keperluan hidup mereka sama ada secara individu ataupun bermasyarakat. Ilmu untuk memenuhi keperluan hidup mereka secara individu atau masyarakat. Yang paling penting adalah yang berteraskan
berteraskan hukum-hukum Islam. Berteraskan hukum Islam. Kalau berteraskan hukum Islam, maka dia adalah untuk mencegah ketidakadilan dalam mendapatkan harta. Pertama, ketidakadilan dalam mendapatkan harta. Dan yang kedua, untuk mencegah ketidakadilan dalam menggunakan sumber-sumber harta tersebut. Penggunaan harta. Memperoleh dan menggunakan harta tersebut. Okey, saya harap pelajar-pelajar dapat memahami, dapat memahami pengertian sistem ekonomi Islam. Saya ulang balik, iaitu suatu ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan hidup mereka, terutama yang melibatkan keuangan, melibatkan harta, sama ada secara individu ataupun dalam masyarakat. Dan ilmu tersebut mestilah berlandaskan kepada hukum Islam. Yang kesannya dapat mencegah ketidakadilan dalam mendapatkan harta dan dalam menggunakan harta tersebut. Dalil sistem ekonomi Islam. Dalil harusnya kita melaksanakan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, dalil atau bukti daripada ayat Quran, iaitu firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ayat 12 hingga 13. Ini dalil nakli, dalil yang diambil daripada ayat Quran ataupun hadis. Yang kedua, dalil akli. Ini dalil nakli. Firman Allah Subhanahu wa taala, الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Maksudnya Allah lah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan perintahnya, dan supaya kamu mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Dan dia memudahkan untukmu faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Ini maksud ayat di atas surah Al-Jathiyah. Ayat ini Allah menerangkan bahawa Allah lah yang memudahkan lautan untuk manusia berlayar di atasnya dalam mencari rezeki. Lautan yang Allah ciptakan adalah untuk kegunaan manusia supaya manusia dapat gunakan sebagai jalan pengangkutan, ataupun manusia dapat gunakan lautan itu untuk mendapatkan rezeki, mendapat makanan, ikan, mutiara dan sebagainya, dan bahan-bahan mineral yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga menerangkan bahawa dia menjadikan langit dan bumi kepada manusia untuk manusia gunakan dalam mencari rezeki dan untuk kegunaan hidup mereka. Langit dan bumi itu adalah Allah ciptakan untuk manusia. Dan kesemua langit, bumi, lautan itu merupakan tanda-tanda rahmat Allah, tanda pemberian Allah kepada manusia supaya manusia dapat berfikir, supaya manusia dapat mencari kebenaran tentang kekuasaan, keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti dalil nakli bahawa Allah ataupun Islam mewajibkan umatnya mencari rezeki, mencari sumber ekonomi, sama ada di lautan ataupun di daratan dan di angkasa. Ini dalil nakli, iaitu dalil nakli ini dalil yang datangnya daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya,
Okey, dalil akli. Tadi dalil nakli. Dalil nakli ni dalil ayat Quran, dan dalil akli ialah dalil-dalil yang pemikiran manusia, berasaskan kepada pemikiran manusia. Wajib atas manusia untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam. Kerana apa? Berdasarkan, kita pun boleh berfikir kerana wajib ke atas umat Islam untuk memperjuangkan sistem ekonomi Islam. Kerana sistem ekonomi Islam ini merupakan salah satu daripada bidang muamalah Islam, bidang sosial Islam. Merupakan salah satu daripada bidang sosial dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia. Okay? Dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam, dengan melaksanakan sistem ekonomi Islam ini, kita bukan sahaja dapat membantu golongan yang memerlukan, tapi juga dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam. Tapi itu juga ia dapat memenuhi tuntutan akidah Islam, tuntutan agama Islam. Okay. Itu dalil bukti daripada pemikiran kita, bukti bahawa melaksanakan sistem ekonomi Islam itu adalah wajib. Okay. Pertama, kerana sistem ekonomi Islam itu adalah merupakan salah satu daripada bidang muamalah Islam. Okay. Dan kedua, dengan melaksanakan sistem ekonomi Islam itu dapat membantu golongan yang memerlukan dan menaikkan taraf hidup umat Islam. Okay. Yang ketiga, dengan melaksanakan sistem ekonomi Islam, kita telah dapat melaksanakan perintah Allah dalam menjadikan Islam sebagai adil. Okay. Apa dia dalil akli? Okay, ini ada rujukan dalil akli ni. Okay, dalil akli adalah dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersumberkan Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama yang diambil daripada syariat Al-Quran dan sunnah. Rujukannya ialah Al-Quran dan hadis. Itu dalil nakli. Okay, dalil nakli bukan dalil asas yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan juga dalam bidang akidah. Dia bagi contoh dalil akli, Allah itu Maha Esa. Daripada mana kita dapat tahu Allah itu Maha Esa? Iaitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Diambil daripada dalil nakli. Itu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu maksud dalil nakli. Okay, dalil akli ialah dalil ataupun bukti yang berasal daripada pemikiran manusia. Okay. Itu maksud dalil akli. Berasal daripada hasil pemikiran kita, logik akal. Logik akal kita. Okay. Seterusnya, apakah ciri-ciri sistem ekonomi Islam? Ciri-ciri kita nak kenal. Ciri-ciri ni macam mana kita nak kenal itu adalah sistem ekonomi Islam? Kita tengok kepada ciri-ciri benda yang mesti ada dalam sistem ekonomi Islam. Ada ciri-ciri ni, dia tidak boleh dipanggil sebagai sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam, ia mengiktiraf pemilikan harta individu. Maksudnya, setiap individu diberi hak ke atas harta mereka. Tiada sesiapa pun yang dapat merampas ataupun mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Okay. Sebab tu dalam Islam dia ada hukum hudud. Siapa yang mencuri harta orang lain, maka dia boleh dijatuhkan hukuman potong tangan. Ini sebab Islam mengiktiraf hak ataupun pemilikan harta oleh individu. Ada orang yang boleh mengambil harta orang lain. Itu yang pertama. Islam mengiktiraf hak individu. Yang kedua, harta yang dimiliki mestilah digunakan. Mestilah digunakan ataupun ditadbir, diuruskan menurut hukum syarak. Harta yang kita miliki mestilah diuruskan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak.
Contohnya seperti kita tidak boleh membelanjakan harta kita secara membazir ataupun menggunakan harta kita ke arah perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita sendiri ataupun merosakkan orang lain. Contohnya, kita gunakan duit kita untuk membeli dadah atau membeli minuman keras. Jadi, Islam melarang. Okay. Bukan kata tidak semestinya harta kita terpulang kepada kita untuk buat apa. Tak boleh. Islam ada cara dia, ada had dia. Tak boleh gunakan dengan sewenang-wenangnya. Okay. Dan yang ketiga, pengagihan harta mestilah dilakukan secara adil. Mestilah kita berikan harta kita. Dalam harta, setiap harta kita itu ada hak orang lain. Bukan semua harta tu 100% milik kita. Duit kita, harta kita ada hak orang lain. Sebab tu Islam mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat dan Islam juga mengharuskan kita untuk bersedekah supaya harta kita itu dapat dibersihkan, supaya kita dapat tunaikan hak orang lain dalam harta kita itu. Itu maksudnya mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat dengan adil. Okay. Ini ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Okay, harapan saya pelajar telah dapat memahami. Okay. Seterusnya, sumber ekonomi Islam. Sumber ekonomi Islam. Sumber rujukan ekonomi Islam. Okay. Misalnya dalam sistem ekonomi Islam, dia kata Islam mengharamkan riba. Daripada mana? Daripada pertama Al-Quran. Sumber rujukannya. Sumber rujukan ekonomi Islam pertama Al-Quran. Yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, yang keempat al-ijma'. Apa di Al-Quran? Al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Bermula daripada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Ini maksud Al-Quran. Kalam Allah yang bermukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi dan Rasul. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang mencari adat atau khariqul adah. Khariqul adah iaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan manusia biasa. Okay. Mukjizat ini ialah perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi dan Rasul. Dan ianya tidak boleh dipelajari. Berlaku secara spontan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa termasuk Nabi atau Rasul yang melakukannya mampu menghasilkan satu mukjizat sendirian tanpa izin Allah. Setiap mukjizat yang berlaku pada Nabi dan Rasul adalah merupakan izin Allah dan Rasul pun tidak tahu. Dia tidak boleh diulang. Dia tak boleh. Misalnya hari ini, mukjizat Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular. Berapa kali jadi ular? Sekali itu saja jadi ular. Misalnya hari ini jadi ular. Dilempar tongkatnya jadi ular. Besok dia nak buat lagi. Tak boleh. Tak boleh berulang-ulang benda yang sama. Kalau dia boleh buat berulang-ulang benda sama, itu adalah sihir. Sihir ni ialah benda yang kita boleh buat secara berulang-ulang kerana dia adalah merupakan pertolongan daripada syaitan. Okey. Mukjizat tidak boleh melalui pembelajaran. Tidak boleh diperolehi melalui pembelajaran. Sesetengah mukjizat telah menakutkan Nabi atau Rasul yang melakukannya, dan inilah apa yang telah berlaku pada Nabi Musa. Apabila baginda diperintahkan untuk melontarkan tongkatnya, yang kemudian dia melihatnya bergerak seolah-olah ia seekor ular. Nabi Musa sendiri takut dengan apa yang berlaku. Mukjizat. Ini contoh, dia kata Allah telah menjadikan bagi setiap Nabi mukjizat yang bersesuaian dengan zamannya dalam 3 bentuk. Pertama, perubatan, seperti keluarnya unta Nabi Saleh daripada batu gunung.
Nabi Saleh merupakan salah seorang Nabi dan Rasul dalam Islam dan telah diutuskan kepada kaum Samud. Baginda telah diberikan mukjizat iaitu seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bagi menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Samud. Okey. Jadi mukjizat Nabi Saleh dia dapat mengeluarkan unta betina daripada batu gunung ataupun menukarkan tongkat Nabi Musa kepada ular. Pencegahan. Pertama, mukjizat yang berbentuk perubatan. Yang kedua, mukjizat yang berbentuk pencegahan. Seperti api tidak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul yang sangat penting dalam agama Islam dan juga agama lain seperti Nasrani dan Yahudi. Baginda telah diberi gelaran Khalilullah, iaitu sahabat Allah. Setelah itu, beliau bersama anaknya Nabi Ismail AS terkenal sebagai pengasas Kaabah. Okay. Yang kedua berbentuk pencegahan seperti api tidak membakar Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalamnya. Yang ketiga, mukjizat yang berbentuk perkataan seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Tadi saya kata, apa beza antara mukjizat dengan sihir? Tengok perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat berlawanan dengan sihir kerana sihir, apa maksud sihir? Sihir, dia kata situ, sihir dari segi istilah merupakan satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi yang melibatkan makhluk halus iaitu jin dan syaitan dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu. Okey. Ini sihir. Perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi yang melibatkan makhluk halus melalui pertolongan makhluk halus iaitu jin ataupun syaitan ataupun iblis. Dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu. Okey. Itu maksud sihir. Dan keadaannya yang merupakan sesuatu yang menyalahi adat. Sihir pun suatu benda yang luar biasa juga, yang menyalahi adat. Tapi ia adalah sesuatu yang diusahakan. Sihir ini boleh dipelajari. Yang diusahakan dan boleh dipelajari. Maksudnya, orang yang nak buat sihir itu dia kena belajar. Belajar ilmu sihir itu. Ada acara-acara tertentu, ada amalan-amalan tertentu yang mesti dilakukan untuk menjadikan sihirnya itu mempunyai kuasa dan ia menghayalkan dan tidak benar-benar berlaku. Itu sesuatu yang kita khayal dan tidak benar-benar berlaku. Berlawanan dengan itu, mukjizat bukanlah sesuatu yang diusahakan. Mukjizat tadi dia bukanlah benda sesuatu yang kita usahakan, yang diusahakan oleh Rasul ataupun dipelajari oleh Rasul dan ia benar-benar berlaku. Mukjizat itu benar-benar berlaku. Sihir dia sesuatu yang dihayalkan pada pandangan mata kita saja. Dan bukan khayalan mata. Allah tidak mendatangkan mukjizat kepada Nabi palsu. Jika Nabi palsu itu mendatangkan sesuatu yang menyalahi adat, maka ialah sihir atau ciptaan yang boleh dipelajari atau didatangkan sesuatu yang sepertinya. Okey. Itu perbezaan antara sihir dengan mukjizat. Okey, jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah yang bermukjizat. Kalam Allah, perkataan Allah, kata-kata Allah yang luar biasa. Yang luar biasa, yang dapat menundukkan semua manusia dan mempunyai berbagai-bagai ilmu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Siapa dia malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril adalah malaikat yang dipercayai oleh orang-orang Islam dan agama samawi yang lain yang bertugas bagi menyampaikan wahyu. Tugas Jibril ialah menyampaikan wahyu, perintah atau wahyu ini adalah perintah. Wahyu ini adalah merupakan perintah atau kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Merupakan wahyu kepada Nabi dan Rasul
Mengikut Al-Quran, malaikat Jibril juga merupakan ketua kepada keseluruhan malaikat. Di dalam teks Tanakh, Taurat dan Injil. Ada juga yang menerangkan bahawa malaikat Jibril merupakan ketua kepada kesekalian para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Jibril dengan bentuk yang cantik. Allah menciptakan pula baginya 600 sayap. Jibril ni ada 600 sayap yang panjang. Satu sayap tu panjangnya antara timur dan barat. Ada pendapat yang mengatakan bahawa malaikat Jibril mempunyai 124,000 sayap. Okey, itu malaikat Jibril. Itu malaikat yang kerjanya bertugas sebagai menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dalam bahasa Arab, Al-Quran itu turunkan dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir. Apa maksud mutawatir? Okay, boleh catat. Apa dia mutawatir? Mutawatir ni ialah mutawatir ialah kata serapan bahasa Arab bermaksud diturunkan kepada seseorang, daripada seorang kepada seorang, diceritakan daripada mulut ke mulut, daripada mulut ke mulut, seorang kepada seorang. Okay. Hadis mutawatir ialah hadis yang diketahui diriwayatkan oleh beberapa bilangan orang yang sampai menyampai perkabaran hadis itu. Itu daripada mulut ke mulut, dan telah pasti dan yakin bahawa mereka yang sampai menyampai tersebut tidak bermuafakat berdusta tentangnya. Maksudnya, mutawatir ini ialah satu berita ataupun satu perkhabaran yang disampaikan daripada mulut ke mulut oleh beberapa orang, ramai orang, oleh semua orang. Semua orang tahu tentang benda tersebut, tentang cerita tersebut, dan mustahil semua orang tersebut bermuafakat untuk menipu, untuk berdusta tentang perkara tersebut. Okay. Ini kerana mustahil terdapat sekumpulan periwayat dengan jumlah yang besar melakukan dusta. Itu maksud mutawatir. Maksud mutawatir ialah suatu perkara, suatu berita, suatu perkhabaran yang disampaikan daripada mulut ke mulut oleh ramai orang, kebanyakan orang. Semua orang tahu tentang cerita tersebut pada waktu tersebut. Orang yang hidup pada waktu tersebut mengetahui tentang cerita tersebut, dan mustahil mereka semua sekali itu berpakat untuk menipu. Okay. Hadis mutawatir ialah hadis yang memiliki banyak sanad, dan mustahil perawinya, periwayat hadis tersebut berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sebab itu hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada ramai orang, banyak orang. Contohnya, barang siapa meletakkan namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Hanifah, Tabrani dan Hakim. Okay. Itu maksud mutawatir. Okay. Bermula membaca setiap huruf Al-Quran adalah ibadah, dan Al-Quran itu bermula pada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ulang balik. Al-Quran ini merupakan perkataan Allah, kalam Allah yang luar biasa. Yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun terjemahannya bukan Al-Quran, itu terjemahan Al-Quran. Al-Quran itu diriwayatkan, diceritakan secara mutawatir. Ramai orang tahu, dan mustahil mereka semua kali berpakat untuk menipu. Dan apabila setiap orang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya adalah ibadat, diberi pahala. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca akan mendapat ganjaran pahala. Al-Quran itu bermula daripada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. A'udzu birabbin nas. Sebenarnya hadis. Hadis, sumber rujukan ekonomi Islam yang kedua ialah hadis. Hadis bermaksud sesuatu yang diterima daripada Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda. Ada tiga benda. Pertama, perkataan, perbuatan ataupun pengakuan baginda. Semuanya sekali adalah merupakan hadis. Okay. Yang ketiga, sumber rujukan ekonomi Islam yang ketiga ialah Al-Qiyas. Qiyas ini ialah menyandarkan hukum bagi suatu perkara baru kepada sesuatu perkara yang telah termaktub hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah
kerana persamaan dari segi sebabnya ataupun persamaan segi ilatnya. Contohnya, pengharaman tuak dikiaskan dengan pengharaman arak. Itu kias. Kias ini menyandarkan hukum perkara yang baru. Benda yang baru, disandarkan hukumnya kepada benda yang telah sedia ada kerana sama segi sebab. Contohnya dia kata tadi, pengharaman dadah ataupun pengharaman dadah. Dalam Quran ada tak dadah? Haram tak dadah? Tak ada. Tak ada cerita pun tentang pengharaman dadah. Tapi ulama-ulama telah menyandarkan hukum pengharaman dadah kepada hukum pengharaman arak. Kerana kedua-duanya itu arak dan dadah itu akan merosakkan pemikiran manusia. Dua-duanya merosakkan pemikiran manusia, maka kalau sebabnya sama, maka hukumnya adalah sama juga. Itu kalau arak haram, maka dadah pun haram. Okey, yang keempat iaitu al-ijma'. Al-ijma' ialah persetujuan antara ulama Islam mengenai suatu hukum syarak pada suatu masa selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ni berlaku, ijma' dan qiyas ni berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, semasa Rasulullah masih hidup tak berlaku ijma' sebab segala masalah orang ramai sahabat-sahabat akan merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keputusan. Tapi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku suatu masalah, maka orang akan merujuk kepada ulama. Jadi ulama-ulama tersebut dia akan berpakat ataupun berbincang sesama mereka, dan hasil persetujuan itu ataupun hasil perbincangan tersebut dinamakan sebagai al-ijma'. Okey, itu 4 sumber rujukan ekonomi Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga al-qiyas, yang keempat al-ijma'. Okey, saya rasa itu saja untuk kita pada kali ini. Dan harapan saya pelajar-pelajar semua telah dapat memahami apa maksud ekonomi Islam, kemudian memahami apa maksud sistem ekonomi Islam, maksud ekonomi secara umum, mendapat mengetahui dalil-dalil sistem ekonomi Islam, keharusan sistem ekonomi Islam, dalil nakli, dalil akli. Okey. Kemudian dapat menerangkan 3 ciri sistem ekonomi Islam. Kemudian menyatakan 4 sumber ekonomi Islam. Okey. 3 ciri tadi. Ciri sistem ekonomi Islam tadi. Pertama, iktiraf. Kemudian mengiktiraf pemilikan individu. Okey. Dan yang kedua, menghadirkan harta dalam masyarakat dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mengendalikan ataupun menguruskan harta dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Okay. Sumber ekonomi Islam, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Saya itu saja untuk kali ini. InsyaAllah lepas ini kita akan sambung lagi untuk tajuk yang kedua, iaitu prinsip asas ekonomi Islam dan kesan pengambayan prinsip ekonomi Islam dalam pertemuan kita yang seterusnya. Kita sudahi pertemuan kita pada kali ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.